Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma dafa'anna al-bala wal ghala wal riba wal zalazil والمهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان مسلمين عامة يا رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa anda pada hari ini bersama dengan saya Da'i Fahmi sebagai moderator untuk rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru dengan topik kita pada hari ini seperti biasa pada hari Ahad, iaitu Asmaul Husna, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar dan Al-Wahhab. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasa topik kita pada hari ini akan dikupas oleh panel kita yang hebat, iaitu Profesor Madya Dr. Ustaz Muhammad Suki Osman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita nak meneruskan kita punya topik kita pada hari ini, saya nak ingatkan, sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 03 77261603 ataupun di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan sedikit perkembangan pada hari ini, iaitu status terkini COVID-19 Malaysia setakat 20 hari bulan 2 2021. Kes baharu yang tercatat setakat semalam iaitu 2,461 kes baharu dengan jumlah kes aktif sebanyak 34,468 kes dan kes sembuh baharu 4,782 kes dengan jumlah kes sembuh 244,753. Jumlah kematian iaitu 1,051 orang dengan kematian baharu setakat semalam iaitu 8 orang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita mendoakan agar COVID-19 ini nyah daripada bumi kita dan moga diri kita dan juga masyarakat sekeliling kita terpelihara daripada segala wabak penyakit dan juga bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus kepada topik kita pada hari ini, iaitu Asmaul Husna, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar dan Al-Wahhab dengan mukadimahnya daripada Ustaz kita, Profesor Madya Dr. Ustaz Muhammad Suki Osman. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Fahmi dan juga tak lupa kepada semua penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, yang menunjukkan keagungan Allah, kesempurnaan Allah, yang kita merasakan betapa kerdilnya diri kita sebagai hamba Allah, yang tak dapat tidak mestilah kita melaksanakan satu tanggungjawab untuk memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu memperhambakan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita nak bincang 4 lagi al-asmaul husna, iaitu al-musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar dan juga Al-Wahhab. Baik, kita mulakan dengan Al-Musawwir. Al-Musawwir ni dia
isim fa'il daripada sawwara yusawwiru taswir, kan. Jadi al-musawwir ni kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu ni, bolehlah kita sebut sebagai Allah yang mencipta dalam membentuk rupa. Itu. Dan kalau kita lihat kepada firman Allah, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna, dalam surah Al-Hasyr, iaitu dia ada kaitan itu, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Allah Subhanahu wa taala lah al-khaliq yang maha penciptakan, al-bari yang mengadakan, al-musawwir yang membentuk rupa. Lahul asmaul husna, yang mana Allah Taala mempunyai nama-nama yang indah. Jadi kita telah bincang pada minggu lepas tentang al-khaliq, al-bari. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsadul Asna fi syarhi al-asma'il husna, cantik Imam Ghazali bagi satu kita kata satu analogi kepada kita tentang al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Tajuk kita pada hari ini al-musawwir, iaitu makna Imam Ghazali kata ketiga-tiganya itu saling berkait di antara satu sama lain, menunjukkan kepada Allah Ta'ala bukan sekadar mencipta, tapi Allah mengadakan dan Allah membentuk rupa. Sebagai contohnya, analogi disebut Imam Ghazali, al-khaliq tu macam engineer lah. Kalau dalam konteks kita ni, kita tak boleh nak apa umpamakan dengan Allah, tak boleh. Tapi nak cerita kalau kita manusia ni, kalau nak buat sesuatu ni perlu kepada perancang. So engineer ni dia akan merancang lah, perlu plan kalau nak buat plan dia macam mana, bangunan dia luas mana tanah dia, kan, dan apakah kelengkapan-kelengkapan yang ada, kan, dan dia perlu sediakan semua bahan-bahan itu. Kemudian dia akan bagi kepada kontraktor. Kontraktor akan membangunkan. Dah siap dah pula akan bagi kepada orang yang decorate pula. Kan? Jadi di situlah gabungan antara kita sebut sebagai al-khaliq, al-bari dan al-musawwir. Yang decorate inilah yang al-musawwir. Tetapi kesemuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang menentukan, Allah Taala yang membentuk penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung itu. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu pun begitu hebat. Allah Ta'ala membentuk rupa bentuk manusia itu dari sudut yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baik kejadian, dengan tulangnya, dengan sendinya, dengan kedudukan kita kata wajahnya, matanya, hidungnya, mulut, telinganya. Memang begitu unik, begitu hebat. Itu belum lagi kita lihat bagaimana organ dalaman yang Allah Ta'ala ciptakan. Begitu kita kata tersusun cantik apa semua. Otak manusia ni, sebagai contohnya. Macam mana kita boleh bayangkan Allah ciptakan dengan 80% air dalam otak manusia, yang mana ada 100 trilion sel saraf. Allah. Macam mana kita tak boleh nak bayangkan. Di situ kita lihat betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan otak ni dia memberi signal selaju 274 km per hour. Begitu laju. Itu kalau kita lihat sikit dalam konteks yang dikaji oleh manusia pada hari ini. Mata kita boleh membezakan 500 tingkatan warna. Walaupun warna ada 7 saja, tapi dia ada tingkatan ya kan. Dan mulut kita menghasilkan 28,000 liter air. Air liur lah. Air liur lah. Yang bersamaan 2 kolam renang. Olimpik. Sepanjang hidup kita nampak sikit kan. Bagaimana penghasilan itu yang Allah Subhanahu wa taala membentuk kita kata bagaimana kehidupan manusia itu sendiri. Jantung kita berdegup 40 juta kali setahun. 40 juta kali. Kan darah kita, saluran darah kita kalau di tengok di jauhnya jaraknya 96,000 km dekat 100,000 km, pusing dunia 2 kali. Kalau direntangkan dengan arteri dan sebagainya. Dan bagaimana Allah Taala membentuk bagaimana manusia itu sendiri, sehingga kan
kalau kita bersin, dia biasanya bersin ni dia menyembuhkan penyakit kan. Lepas itu kita bila bersin, alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Taala. Sedar tak sedar kita kelajuan bersin ni 161 kilometer sejam. Allah. Kelajuan bersin tu. Jadi subhanallah. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala yang membentuk, yang kalau kita lihatlah dalam Al-Quran sebagai contohnya, bila mana Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan jari, begitu unik. Ayahsabul insanu allan najma' 'izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Sampaikan kepada jari-jari kita yang dibentuk oleh Allah Ta'ala ni. 5 jari, kan? Lepas tu ada pula dia punya keadaan dia, ada ibu jari, ada susunan dia. Begitu unik. Sehingga kan, bila mana golongan musyrikin, mereka itu mempertikaikan. Ayahsabul insanu allan najma' 'izamah. Mereka kata kalau bila kita mati, maka kita akan jadi tulang belulang. Takkanlah Allah Ta'ala boleh hidup, bangkitkan pula apa semua nak susun tulang belulang manusia macam mana? Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu allan najma' 'izamah. Apakah manusia menyangka Allah tak mampu untuk menghimpunkan tulang belulang mereka? Tapi lebih daripada itu, iaitu Allah Ta'ala sebut an-nusawwiya banana. Kami akan susun balik jari jemari mereka. Masya Allah. Subhanallah. Kita nampak, sebab apa Allah sebut jari jemari? Rupa-rupanya jari jemari manusia ni Allah cipta begitu hebat, begitu unik. Walaupun kecil saja, tetapi berapa bilion manusia, tidak ada seorang pun yang sama bentuk dia punya urat-urat jari jemarinya. Sampai hari ini seluruh dunia menggunakan sistem cap jari untuk membezakan seorang dengan seorang. Jadi di situ saja sudah menunjukkan kehebatan rupa bentuk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tinggal lagi untuk kita merenung, untuk kita menghayati dan juga kita mensyukuri atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Itulah sebagai mukadimah pembincangan kita. Mukadimah yang sangat-sangat baik daripada Ustaz dengan tajuk kita pada hari ini iaitu Asmaul Husna. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Jadi sebentar tadi Ustaz kita telah mengupas sedikit mukadimah tentang tajuk kita iaitu Asmaul Husna Al-Musawwir. Kita nak terus kepada persoalan dan meraihkan soalan daripada penonton kita insya-Allah. Jadi kita nak raihkan soalan daripada Facebook, daripada Zulkifli Kamardin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Surah Al-Imran ayat 6. Yang maksudnya dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim, yakni ibu kamu, sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan, yakni yang berhak disembah, melainkan Dia yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Bagaimana jika ada yang diuji zuriat yang tidak sempurna, seperti contoh cacat penglihatan, sindrom Down dan sebagainya? Apakah dengan menzahirkan Al-Musawwir bersangka baik dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Pasti ada hikmah dengan segala penciptaannya. Terima kasih kepada Zulkifli Kamardin kerana sudi bertanyakan soalan. Saya kira ini soalan sulung yang sangat-sangat baik Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illahu al-azizul hakim. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala lah yang membentuk kamu di dalam rahim ibu kamu.
mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang bila mana ada orang dia lahir sebagai seorang yang cacat. Jadi di mana hikmahnya? Kita lihat dekat situ kan. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni membentuk, mencipta manusia ni dalam kepelbagaian. Tak sama di antara satu sama lain. Setiap orang dia ada ujian-ujian yang tertentu. Kalau orang yang diuji pula dengan kita sebut sebagai Down syndrome yang sampai ke tahap dia tidak boleh berfikir sebagai contohnya. Tak cukup akalnya sebagai contohnya, kalau sampai tahap macam tu maka dia bukan lagi seorang yang mukallaf. Dia ada beza tu antara satu sama lain. Orang yang cacat penglihatan sebagai contohnya, kalau kita sebut sebagai OKU lah, orang kelainan upaya kan. Tetapi sebenarnya Allah bagi kelebihan dia banyak lagi. Tak mestinya orang yang jelek penglihatan itu lebih baik daripada orang yang cacat penglihatan. Tak sama. Sebab itu Allah Ta'ala tak pandang kepada rupa bentuk. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Sebab apa Allah tak pandang pada rupa bentuk ni? Sebab Allah yang cipta semua benda tu. Sebab tu kita tak nak komplain. Orang ni telinga dia panjang ke, hidung dia besar ke, kaki dia pendek ke. Kan? Sebab apa? Sebab itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptaan macam tu. Tetapi innallah yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala lihat kepada hati kamu, amalan kamu. Jadi orang yang celek mata tapi buta mata hati, Allah. dengan beza dengan orang yang buta mata tetapi celek mata hati. Dua benda yang sangat-sangat berbeza. Sebab tu saya teringat dulu guru saya lah, saya pernah belajar dengan dia, Syekh Almarhum Dr. Fadl Hasan Abbas, seorang ulama buta. Ulama buta, tetapi Masya Allah, alimnya Masya Allah. Dia boleh menghasilkan kitab yang sangat-sangat banyak. Sampai hari ini menjadi rujukan, terutamanya dalam bab Al-I'jazul Qur'ani, bab yang berkaitan dengan Quran dan sebagainya. Yang memang dikendalilah di Jordan satu ketika dulu, memang hebat. Sehingga kan ketika mana almarhum guru saya juga, Syekh Dr. Walidul Ani, seorang guru, seorang ulama dalam bab hadis, ketika mana meninggal dunia di orang Iraq. Dia meninggal dunia di Jordan waktu itu. Jadi sebab orang ni hebat. Orang tak tahu nak cari siapa ni untuk jadi imam kepada Syekh Walidul Ani ni. Last sekali orang ambil ulama buta ni lah. Walaupun dia buta ni, kan tak nampak ni. Tetapi dia ambil dia sebab apa? Dia satu penghormatan kepada dia. Walaupun tempat mereka itu agak jauh, antara satu sama lain. Seorang di Amman, seorang di Erbil. Dia ambil, dia import lah, kita kata import ni kan. Sebab apa? Sebab menghormati keilmuan, kehebatan dia. Maka dengan sebab itu, apa juga Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai ujian. Bahkan Allah Ta'ala berbentuk kepelbagaian manusia ni. Ada perangai macam-macam, ada warna kulit macam-macam. Kalau semua sama, ya rasa macam mana? Semua kalau putih-putih semua, kalau panjang-panjang semua, sudah tentu tidak ada aneka ragam. Jadi Allah Ta'ala Al-Musawwir ni, Allah Ta'ala mencipta aneka ragam macam-macam. Ada yang putih, ada yang gelap, ada yang kelabu, ada yang tinggi, ada yang rendah, apa semua. Tapi semua itu tidak akan ada kaitan dengan dosa dan pahala. Sebab itu diciptakan oleh Allah. Kita kena bersyukur atas nikmatnya Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Sebab itu kita bertanggungjawab di atas apa? Di atas apa yang kita nak lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Bercakap berkenaan dengan zuriat ni Ustaz, ada sebahagian pasangan yang mungkin dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak terima anak dia orang ni kekurangan daripada orang lain. Jadinya mungkin ada yang membuat pilihan nak menggugurkan anak tersebut. Dan masih dalam kandungan kan kita boleh periksa kan sama ada anak itu kurang ataupun normal. Jadinya mungkin ada pasangan yang tak boleh nak terima sampaikan mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungan tersebut. Jadikah adakah dengan tindakan seperti golongan-golongan yang begini akan memberi kesan kepada golongan tersebut malah kepada zuriat yang seterusnya Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Dia sebenarnya tindakan menggugurkan itu satu tindakan yang tidak betul dan tidak benar. Jangan kita rasa bila dicek-cek, dan berapa ramai hari ni bila dicek doktor kata nampak macam cacat.
dia sanggup, dia teruskan juga, rupanya lahir sempurna elok je. Allah. Kan? Jadi semua di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, kalaulah diuji dengan apa sekalipun, sebenarnya ada kebaikannya. Kita kena melihat dalam konteks yang positif. Yang kadang-kadang kita lihat, maknanya anak yang kadang dia tak elok sangatlah nak benda yang lain. Paling elok lagi, contoh begitu. Tapi rupanya yang ni lah yang memberi kebaikan kepada keluarganya. Jadi di situ. Jadi semuanya yang Allah kurniakan pada kita, kalaulah zuriat itu, anggaplah sebagai satu amanah yang perlu ditunaikan. Tugas kita laksanakan amanah yang diperintahkan oleh Allah. Yang lain kita serah kepada Allah Ta'ala. Betul tu Ustaz. Zuriat itu adalah satu amanah bagi ibu bapa untuk kita mencorakkan dia. Mungkin anak-anak kita yang kita anggap kurang upaya daripada orang lain, mungkin anak itu yang menjadi orang soleh yang mendoakan kita nanti apabila kita dah tiada di dunia. Jadi insya-Allah Ustaz, kita nak ke soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada Kamarul Hizam Jaafar. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru-kru. Semoga sentiasa di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Musawwir adalah bermakna maha membentuk. Soalan saya, apakah perbezaan pembentukan tubuh manusia di dunia dan di syurga, dan apa hikmah perbezaan tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Kamarul Hizam Jaafar kerana sudi bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Nabi SAW satu hari, Nabi sebut, orang tua tak masuk syurga. Allah. Menangis orang tua tu. Orang tua yang mendengar kata-kata Nabi SAW tu menangis. Rupa-rupanya Nabi bergurau. Nabi nak kata bahawa memang orang tua tak masuk syurga. Sebab apa? Dalam syurga ni, Allah jadikan semua orang tua semua jadi muda. Sehingga para ulama kata umur lebih kurang dalam 30-an, 32, 33. Waktu umur yang kira kira hebat ni lah, gantang lah. dengan kita kata dalam syurga ni satu kenikmatan yang kita tak boleh bayangkan macam kehidupan dunia ni. Kehidupan dunia ni ada kekotoran yang kita buang, yang sebagainya. Dalam syurga tak ada semua nikmat, semua indah, semua elok. Jadi yang penting sekarang ni kita ialah apa? Macam mana nak dapatkan syurga? Itu paling penting sekali. Sebab dah masuk syurga, alhamdulillah, semuanya indah-indah belaka. Semuanya cantik-cantik belaka. Hebat-hebat belaka. Kan? Jadi maknanya di situ Allah Ta'ala sediakan satu kenikmatan yang sangat-sangat banyak di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga manusia bayangkanlah kalau dia meninggal umur 105 tahun katakan. 100 tahun lah kira atas dunia tu kira bongkok sangat dah kan. Dia punya kulit-kulit dah berkedut apa semua kan. Dalam syurga tak ada lagi lah. Dalam syurga Allah bagi balik keremajaannya, kemudaannya, cantik kulitnya dan sebagainya lah. Masya Allah, jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Fahmi dan Dr. Muhammad Suki Osman, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi soalan saya begini Doktor ya. Bagaimana Doktor kita bercakap mengenai Al-Musawwir tadi Doktor ya. Doktor dah jelaskan semua. Dah sepanjang lebar dah penjelasan yang Doktor berikan tadi. Jadi soalan saya begini Doktor. Kalaulah manusia ni kadang-kadang dia tak puas hati dengan apa yang dicipta kepada beliau. Contohlah Tuan Haji. Dah elok-elok jantina tu lelaki nak pula ke wanita. Jadi soalan saya, orang yang macam ini, apakah dia melawan kehendak ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dah mencipta dengan sebegitu cantik, kata doktor tadi, dan dia tak puas hati dan dia pula nak mengubah daripada jantina itu kepada lelaki kepada wanita, wanita kepada lelaki dan sebagainya ini. Soalan saya, apakah kita ni apabila kita melakukan perkara-perkara ini, tentulah Allah melaknat benda gini. Jadi apa status sebenarnya kalau sekiranya dah diciptakan kepada kita dengan cantik, dengan baik, tapi kita tidak puas hati dan kita pula ingin mengubah keadaan ini. Apakah status keadaan manusia yang begini rupa ni Doktor? Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Omar Abdul Majid kerana sudi bertanyakan soalan salah seorang pemanggil tetap kita pada setiap hari Ustaz. Jadi Ustaz dipersilakan Ustaz status berkenaan orang yang menukar jantinanya Ustaz. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Encik Omar
Faharul Majid atas soalan yang dikemukakan. Dia sebenarnya Allah Ta'ala memberitahu dalam Quran. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Itu di situ. Kaifa yasha ni mana Allah Ta'ala membentuk ikut kehendak Allah Ta'ala. Allah jadikan kita sebagai laki-laki, maka tanggungjawab kita sebagai laki-laki. Betul. Allah jadikan kita sebagai wanita, maka tanggungjawab sebagai wanita. Maka menjadi suatu kesalahan yang sangat-sangat besar apabila seseorang itu mengubah jantinanya. Bukan takat ubah, tiru pun tak boleh. Sebab itu dalam hadis Sahih Bukhari, iaitu daripada Ibn Abbas yang menyatakan, Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bir rijal. Rasulullah laknat orang lelaki yang menyerupai wanita. Laki elok dia cuba nak pakai lipstick lah, nak pakai baju kurung, baju wanita lah. Itu laknat ni, Rasulullah laknat. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah laknat juga wanita yang nak meniru perwatakan laki-laki pula, nak tiru laki-laki. Jadi walaupun kadang-kadang ada orang terperangkap, kononnya lah terperangkap dalam badan yang badan yang salah. Dia bukan terperangkap, tidak. Allah nak uji dia bagaimana. Dia rasa perasaan itu kadang-kadang ditambah lagi dengan mainan syaitan, hawa nafsu dan sebagainya. Maka di situ dia kena pandai mencari environment yang betul. Kalau contohnya dia lembut, kita kata laki-laki lembut. Lembut tidak ada masalah. Okey. Yang masalahnya dia melembut-lembutkan. Itu masalahnya. Menambah-nambah macam tadi. Jadi maknanya lembut tu biasa. Kan? Saya pernah jumpa orang lembut. Okey. Jadi bapa anak 10 orang. Kan? Jadi tak ada masalah apa pun. Cuma dia kena cari kawan yang betul. Kadang-kadang kalau cari kawan yang salah, dia menambahkan lagi kesalahan dia. Sebab itu Nabi SAW sangat mengingatkan kepada kita bagaimana pentingnya kita mencari kawan-kawan yang baik, yang betul, kan. Falyanzur ila man yukhalil. Perhatikan siapa yang kamu berkawan. Sebab itu juga dapat membantu kita ke arah kebaikan atau keburukan. Jadi kita nak hindarkan keburukan, kita nak ambil kebaikan. Jadi anggaplah itu sebagai satu usaha untuk kita jadi hamba Allah, menghadapi ujian yang Allah bagi dengan melaksanakan tanggungjawab yang terbaik untuk mendapat nikmat di syurga yang kekal abadi. Dunia ni sekejap saja. Pejam celik, umur kita semakin lama semakin meningkat. Lala sekali masuk ke dalam kubur kubur yang lahat, kan. Jadi jawapan yang baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, berkenaan dengan orang yang menukar jantina ni, mungkinlah kita dah sedia maklum yang Allah Subhanahu Wa Taala memang melaknat orang-orang yang menukar jantina ataupun merubah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin ada setengah orang yang mungkin dah ubah keseluruhannya daripada lelaki kepada perempuan, sampaikan apa yang ada pada lelaki dia buang, menjadikan diri dia tu seorang perempuan. Jadi bagaimana situasi sekiranya orang yang dah mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dah menjalani pembedahan plastik, dah tambah implan dan sebagainya, yang nak kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala balik, nak bertaubat semula, adakah dia perlu menukar balik kepada melakukan pembedahan balik untuk menjadi seorang yang pada asalnya lelaki? Ustaz, silakan. Baik, terima kasih pada persoalan. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nanti kita lihat pula nama Allah Ta'ala Al-Ghaffar, kan. Allah Ta'ala Maha Mengampuni. Jadi maknanya di situ, kalau dia nak bertaubat, pintu taubat sentiasa terbuka. Jadi, dan itulah yang sebaiknya. Selagi mana hayat di kandung badan, kita menyedari kesilapan kita sampai tukar semua sekali, kan. Maka pertama sekali kena bertaubat. Itu pertama sekali. Yang kedua, maknanya boleh atau tidak dia mengembalikan balik yang asal. Itu bergantung kepada situasi lah. Maknanya mudarat ataupun tidak. Sekiranya boleh, dia kena kembalikan. Kalau tak boleh, contoh tak boleh, kalau buat operation kali kedua contohnya akan membawa kepada kematian.
Itu contohlah, wallahu alam ini kena rujuk pakar perubatan lah kan dalam soal, sebab perubatan pun ada bidang-bidang dia. Ini bidang kita kata plastik surgery dan sebagainya kan. Boleh kata boleh, kalau boleh dia buatlah, dia kena usaha kembalikan pada asalnya lah. Kalau tak boleh, dia dalam keadaan macam tu tapi dia tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjalani kehidupan sebagai seorang lelaki. Menjalani kehidupan sebagai laki-laki. Macam juga orang yang silap, dulu dia buat tatu di badan. Kalau kita tahu tatu itu perkara yang haram, tiba-tiba dia nak bertaubat pada Allah, boleh bertaubat. Nak buang tak boleh tatu tu. Ni duduk dekat leher ni, dekat leher. Kalau buang mudarat, kan, ataupun dekat muka boleh kita kata mencacat kan. Waktu tu tak apa, tak buang sebab mudarat. Tetapi dia menjadi kehidupan yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh buang, dia kena buanglah. Itu mengikut dalam perubatan. Situasi dia. Masya Allah, penjelasan sangat baik daripada Ustaz. Jadi tentang Al-Musawwir ini Ustaz, kita sedia maklum, saya belajar di sekolah dulu pun ada dalam buku teks berkenaan dengan teori Charles Darwin ni Ustaz. Berkenaan dengan evolusi manusia ni bertukar menjadi manusia daripada seekor kera. Kan? Dia kata kera pun mempunyai sifat-sifat yang sama macam manusia. Ada tangan, ada kaki yang sama macam manusia, ada hidung pun sama, seolah-olah sama macam manusia, ada mulut dan ada mata. Jadinya Charles Darwin kata kita ni berevolusi daripada kera kepada manusia. Jadi bagaimana kita nak sangkal teori-teori begini Ustaz? Dia kata kita memang berevolusi sebab tengoklah haiwan ni. Dikatakan sebab cicak datangnya daripada zaman dinosaur, daripada besar-besar jadi kecil macam tu. Kan ada yang kata filem Godzilla lah kan, daripada kecil jadi besar, daripada besar jadi kecil. Jadi bagaimana kita nak sangkal teori-teori yang sebegini Ustaz? Silakan. Dia sebenarnya teori Charles Darwin itu memang sudah terbukti salahnya. Kan, pada peringkat awal orang teruja dengan teori yang dibawa itu menyebabkan orang mengagung-agungkan dia. Tetapi kalau kita dalam Islam ni mudah, kita ada dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli jelas daripada hadis Nabi SAW menyatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Jelas Nabi kata setiap kamu daripada Nabi Adam alaihissalam dan Adam daripada tanah. Itu jelas. Jadi kita orang beriman ni kita tak tergugat sangat dengan pelbagai teori-teori ini, tambah-tambah teori yang bercanggah dengan Quran dan teori yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keduanya, memang kajian-kajian mendapati walaupun nampak macam sama tapi tak sama. Tak sama. Sebab apa? Antara benda yang tak sama, walaupun kadang-kadang kita tengok monyet ni, kera ni nampak macam cerdik kan. Tapi cerdik dia itu adalah daripada fitrah. Betul. Daripada ilhamul fitri, daripada al-hawas, daripada hidayah yang Allah bagi. Dan dia tidak ada disebut sebagai hidayatul aqli. Akal tak ada. Sebab itu, bukan setakat itu. Perbincangan hari ini, orang membincangkan tentang manusia-manusia yang lama. Contohnya, Perak Man, Peking Man, yang kita tengok dia punya ribu-ribu tahun, 50,000 tahun. Sebelum Adam AS lagi, apakah itu merupakan satu manusia? Sebab tu, kalau ikut kajian-kajian hari ini pun, dia tak sebut manusia terus, dia sebut separa manusia. Sebab apa pun manusia ni, dia ada pengkhususan dia, dan keistimewaan manusia ni Allah bagi apa? Walaqad karramna bani Adam, Allah bagi akal fikiran, dan ini tidak ada pada monyet, kera dan seumpamanya. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika, ambil nafas. Kita kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi buat para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada saat ini, suka saya nak ingatkan topik yang
kami sedang huraikan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan Asmaul Husna, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar dan Al-Wahhab yang dikupas oleh Profesor Maja Dr. Ustaz Muhammad Suki Osman. Jadi sekiranya para penonton terdapat sebarang kemusykilan kan, rasa ragu-ragu, boleh terus hubungi kami di talian 03 77261603 ataupun terus di Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Jadi sebentar tadi Ustaz Muhammad Suki Osman telah mengupas sedikit tentang Al-Musawwir. Jadi kita nak ke topik yang seterusnya, iaitu Al-Ghaffar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Jadi Ustaz dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya nak bincang tentang Al-Ghaffar, saya teringat satu perkara tentang Al-Musawwir tadi, iaitu tentang bagaimana bila Allah Ta'ala menciptakan kita, menciptakan makhluk. Allah larang kepada manusia untuk buat patung macam orang, macam makhluk untuk sembah. Allah. Ini berlaku. Sebab tu zaman jahiliyah, bagaimana orang sembah berhala, sembah patung. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyatakan, inna asyaddan nasa azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya seberat-berat azab di hari akhirat yang akan ditimpakan kepada mereka, itu al-musawwirun, orang yang membentuk-bentuk ni, mereka cipta membentuk patung dan seumpamanya. Sebab itu juga satu ingatan pada kita, di rumah kita jangan ada patung. Jangan ada patung. Tak dibenarkan. Bahkan dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi SAW menyatakan malaikat tak masuk rumah yang ada patung dan ada anjing. Malaikat tak masuk. Cuma orang tanya malaikat apa? Para ulama menyatakan yang tak masuk itu adalah malaikat rahmat, malaikat Jibril tak masuk. Yang masuk malaikat apa? Malaikat maut masuk. Malaikat maut dia tak kira lah, dia akan masuk kan. Itu. Jadi kita ambil perhatian terhadap perkara tersebut. Baik. Jadi Ustaz, sebelum Ustaz lebih jauh lagi, kita ada soalan daripada pemanggil kita Ustaz. Ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Siti Rohani Mursid dari Banting. Masya Allah, Siti Rani. Apa khabar Siti Rani? Alhamdulillah sihat pagi ini. Masya Allah. Jadi apa soalannya Siti Saya Rani? soalannya begini Ustaz. Tadi Ustaz dah mengatakan kita berdosa kalau mengubah ciptaan Allah ya. Seperti dilahirkan cacat. Dilahirkan misalnya kata sombing, hidungnya kembang. Kita jumpa doktor nak minta diperbetulkan. Yang sombing tu dicantikkan dan yang hidung kembang dikecilkan, seperti gigi jongang terlalu panjang. Jadi menghodohkan wajah. Kita minta dibetulkan gigi itu. Adakah berdosa mengubah ciptaan Allah sebab dia dilahirkan berwajah begitu? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Siti Rohani Mursyid kerana sudi bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada yang bertanya soalan. Apakah salah orang yang dia sumbing, dia nak buat plastik surgery untuk buat panam plastik untuk kembali normal? Jawapannya tak salah. Sebab apa? Sebab untuk mengembalikan seseorang kepada normal, daripada yang tak normal kepada normal. Giginya teruk sangat jongang kan. Jadi nak bercakap pun susah, nak makan pun susah kan. Maka nak kembalikan balik kepada yang normal. Sebab yang normalnya macam mana? Yang normalnya elok. Yang normalnya tak sombing. Maka kecacatan ini, selagi mana ada bidang-bidang perubatan, plastik surgery dan sebagainya boleh buat bagi elok, maka boleh. Yang tak boleh yang disebut sebagai mengubah ciptaan Allah Ta'ala ni, yang orang dah elok dah. Hidung dah ada elok dah. Dah cantik dah. Dah cantik. Tak nak hidung macam tu, dia nak tarik mancung macam orang Korea buat tu. Kan? Jadi maknanya perkara ini memang salah lah. Memang tak betul. Bahkan itu masuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dilarang. Jadi itulah mudah-mudahan difahami. Tapi kalau betul-betul kalau cacat, boleh dibuat balik lah. Dibuat balik setakat mana boleh lah kan. InsyaAllah. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita boleh sambung untuk Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, insyaAllah. yang terjemah sebagai yang maha mengampuni ataupun yang bersangatan mengampuni. Sebab Ghaffar itu atas sirah mubalaghah. Al-Ghaffar. Baik, jadi Al-Ghaffar ni kalau kita lihat, Allah Ta'ala sebut Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Allah Ta'ala Rabb,
pemelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Al-Aziz Al-Ghaffar, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi asal perkataan Al-Ghaffar ini, ghafara, bermaksud al-satru wa taghtiyah. Maksud dia menutup, tutup dan hapus. Itu maksud asalnya dah. Menutup daripada apa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menarik juga dibincang. Dia kata bahawa Allah Ta'ala memang menutup bagi manusia beberapa tutupan. Yang pertama adalah Allah Ta'ala menutup iaitu dengan menjadikan kita kata anggota-anggota yang tak elok nampak lah. Berselerak, usus semua berada masturah fi batinihi, yang terlindung, ditutup, berada dalam. Diliputi dengan gambaran ataupun bentuk yang sangat cantik luarannya. Kita tengok orang cantik tak? Cuba orang tu dibuka tutupan, nampak dalam-dalam darah apa semua di perjalanan, mestilah kita lihat gitu. Tak cantik kan? So yang pertama kata Imam Ghazali, Allah tutup. Itu satu. Dapat tengok Ustaz, pensan Ustaz. Dapat tengok tu yang pensan. Terkejut kita. Yang keduanya kata Imam Ghazali, as-satru tsani, iaitu Allah menutup segala pemikiran kita yang kotor. Kadang-kadang hati kita atau pemikiran kita ada benda-benda rahsia-rahsia hati yang orang kata berfikir tak elok dan sebagainya. Allah tutup rahsia seseorang. Kalau Allah buka naya, banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Dan yang ketiga, Allah tutup apa? Allah tutup dosa. Ini. Allah tutup dosa dengan memberi pengampunan pada seseorang. Sebab itu kita dalam konteks keaiban, Allah sendiri tutup, maka kita tutuplah keaiban-keaiban. Kata dalam hadis Nabi SAW, man satara mu'minan atau musliman auratahu satarallahu auratahu yaumil qiyamah. Siapa yang menyembunyikan atau menutup keaiban saudaranya, orang beriman yang lain, Allah akan tutup baginya di hari kiamat keaiban-keaiban dia. Jadi Allah Ta'ala Al-Ghaffar ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa yang banyak. Sebab apa? Dengan sifat Allah Ta'ala yang suka mengampunkan dosa. Maka dengan sebab itulah kalau kita lihat antara kasih sayang Allah, Allah menjadikan istighfar sebagai sesuatu yang ada pada manusia, dan Allah membuat para malaikat juga beristighfar untuk orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis Nabi menyatakan bagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla alladhi shalla fihi ma lam yuhdith. Taqul Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Iaitu malaikat Allah Ta'ala sentiasa mendoakan kepada seorang itu selagi mana dia berada di tempat solatnya, selagi mana tak batal wuduknya, dengan doa Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkan dosanya, Allah marhamhu, ya Allah berilah rahmat kepadanya. Jadi di situ menunjukkan pada kita bagaimana Allah Ta'ala ini bagi pada malaikat untuk mendoakan, minta ampun pada kita. Kita sendiri kat mana? Apakah kita memohon keampunan di atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan Allah dah bagi kemuliaan pada kita, Allah tutup kelemahan-kelemahan kita, Allah tutup orang tak nampak dosa kita, maka di situ sepatutnya kita memperbanyakkan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Sebab tu yang kita sebut sebelum ni tentang bagaimana kalau boleh kita lazimi sayyidul istighfar, kan? Penghulu istighfar, dan kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sendiri yang tak ada dosa pun sehari 70, sehari 100 kali istighfar. Jadi kita yang dosa banyak sangat ni, kadang-kadang kita rasa selesa tak memohon keampunan, sedangkan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Jadi kita jangan risaulah, yang pentingnya kita bersedia untuk sentiasa mengharapkan kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz berkenaan dengan Al-Ghaffar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tutup 3 perkara yang Ustaz katakan tadi, iaitu Allah tutup perkara di dalam badan kita. Yang kedua iaitu Allah tutup segala fikiran kotor kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala juga tutup dosa kita. Punyalah kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk dia, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib dia. Jadi Allah dah tutup cantik-cantik, janganlah kita pergi buka pula sendiri kan. Jadi Ustaz, kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya daripada Facebook, daripada Sal Rasid Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Adakah nama Allah Al-Ghaffar dan Al-Ghafur membawa maksud yang sama? Adakah Al-Ghaffar itu mengandungi makna yang Allah Maha mengampuni dosa-dosa besar dan berat, manakala Al-Ghafur membawa maksud Allah mengampuni dosa meskipun dilakukan berulang-ulang kali? Terima kasih kepada Ustaz Rasid Cik kerana sudi bertanyakan soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan antara Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Kedua-duanya menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat memberi pengampunan kepada hamba-hambanya. Al-Imam Al-Ghazali disebut tentang bagaimana Al-Ghafur itu dia berkaitan dengan kualiti. Kalau bahasa kita mudah sekarang ni kan. Kalaulah Al-Ghaffar itu pengampunan yang berkaitan dengan kuantiti, iaitu Al-Ghafur tu maknanya dosa besar mana sekalipun Allah akan ampun. Sebagaimana dalam hadis yang menyatakan kalaulah dosa kamu besar lautan sekalipun, maknanya setinggi awan sekalipun, kalaulah betul-betul kamu nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah menerima taubat. Kita tahu kisah yang masyhur pada zaman Nabi SAW. Seorang daripada Nabi SAW menceritakan tentang seorang daripada Bani Israel. Hadis sahih. Daripada laki-laki Bani Israel yang bunuh 99 orang. Masya Allah. Ini bukan kecil-kecil punya ni, besar ni. Kan kaling-kaling. Berkaling-kaling. Seorang pun bunuh seorang pun dah berat dah dosa dia. Kan? Ini bunuh 99 orang. Allah. Tetapi Allah Ta'ala tetap maha pengampun. Lepas tu dibunuh seorang lagi 100 kan. Kita tahu hadis ni panjang. Cuma nak ceritanya bagaimana Allah Ta'ala besar mana pun dosa seorang, kalau dia nak bertobat pada Allah, Allah tetap menerima tobat. Itu Al-Ghafur. Manakala Al-Ghaffar, kuantiti. Tadi maksud tadi kualiti itu besar. Kuantiti ni banyak. Kadang orang yang buat dosa, dia bertaubat pada Allah. Lepas tu buat lagi. Kan? Berulang-ulang. Dengan sifat, dengan nama Allah Al-Ghaffar ini, walaupun orang itu buat banyak kali, Allah tetap ampun dosa dia kalau dia nak bertobat lagi pada Allah. Kita kalau manusia ni, sekali dua kita boleh tahan lagi, kan? Kalau buat silap dengan kita seorang lah kawan ni, okeylah aku maafkan. Mai kali kedua aku maafkan. Mai kali 10, rasa mari kat kita, kita cekik dah betul-betul lah. Kita tak tahan, mana boleh ni jenis tak reti bahasa ke apa. Kita marah betul-betul. Allah Subhanahu Wa Taala, orang tu dia buat dosa, dia bertobat. Sehari buat balik, Allah terima, bertobat balik, Allah terima lagi. Lepas tu buat balik, ya Allah. Lepas tu dia bertobat lagi, Allah terima lagi. Maknanya berulang-ulang kali. Masya Allah, kita lihat betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita jangan macam itulah. Kita bertobat ni biar tobat sungguh. Sebab tu bila orang tanya macam mana nak tanda tobat tu diterima oleh Allah, orang yang memang dia tak buat dah lah. Dia tinggal maksud tu, dia tak ulangi maksud yang sama dah. Tapi kalau buat lagi, maknanya dia tak settle lagi taubatnya. Tetapi nak ceritanya, bila dia tak settle, dia kalah dengan nafsu syaitan, dia buat lagi, kemudian dia bertobat lagi, Allah terima lagi. Itulah Al-Ghaffar, Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi Ustaz, kita ni dipengaruhi oleh nafsu dan juga syaitan yang berada di dalam badan kita, iaitu nafsu dan juga yang di luar keliling kita ini, perkara-perkara yang gaib yang kita tak nampak Ustaz. Jadi bagaimana untuk kita hindarkan, bagaimana untuk kita kuasai diri kita daripada dikontrol ataupun dikawal oleh perkara-perkara gaib, bisikan-bisikan gaib ni Ustaz? Silakan. Baik, memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa syaitan itu musuh kita. Fattakhiduhu aduwa, kata Allah.
ambil dia sebagai musuh, jangan ambil sebagai kawan. Kan? Ambil dia sebagai musuh. Jadi sebenarnya macam mana panduan? Allah Ta'ala bagi panduan kita clear. Allah Ta'ala bagi panduan Al-Quranul Karim. Allah hantar pula guru yang sangat hebat, yang sangat agung, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajar kepada kita macam mana cara untuk mengatasi syaitan, untuk mengatasi hawa nafsu, untuk menjadi insan yang terbaik. Ada orang kata, sebab apa Allah Ta'ala tak ciptakan kita macam malaikat, jadi baik, senang tak fikir dah. Kan? Kalau macam tu tak ada nikmatnya. Iaitu maknanya kita tak ada ujiannya. Sedangkan setiap makhluk itu ada ujian masing-masing. Malaikat memang Allah ciptakan macam tu. Dia tak ada, makna dia 100% taatnya. Manusia ni Allah bagi pilihan. Bila bagi pilihan tu, bila dia berjaya mengatasi ujian dengan dapat mengalahkan syaitan, nafsu, maka dia menjadi terbaik. Bahkan manusia ni ranking dia boleh jadi lebih baik daripada malaikat. Bila mana dia dapat mengatasi segala ujian-ujian yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sebab itu sebagai hamba, sebagai manusia, menyedari Allah Ta'ala Al-Ghaffar, hendaklah kita memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya teringat kepada satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dia kata apa? Kami ni dalam satu majlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bilang berapa kali Nabi beristighfar. Antaranya yang Nabi sebut, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sebut, kata Ibn Ammar, 100 kali dalam satu majlis Nabi sebut, Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunkan dosaku dan terima taubatku. Jadi innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha menerima taubat dan juga Maha mengasihani. Nabi sendiri menunjukkan contoh pada kita bagaimana memohon keampunan kepada Allah. Apatah lagi kita, hendaklah kita memperbanyakkan memohon keampunan pada Allah. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik kita pada hari ini iaitu Asmaul Husna. Jadi sebentar tadi Ustaz kita iaitu Ustaz Muhammad Suki Osman telah mengupas beberapa persoalan daripada para penonton kita, dan kita tak nak membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton, daripada pemanggil kita insya-Allah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Masya-Allah, sihat? Sihat, insyaAllah. Alhamdulillah. Apa soalannya, Abdullah? Ada dua perkara lah, Ustaz. Kita sepatutnya bersyukur Allah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian dengan diberikan akal fikiran yang tinggi nilainya. Tetapi soalannya, mengapa manusia tak mahu berfikir akan kebesaran Allah dengan mematuhi perintahnya? Lagi satu soalan kedua, kenapa manusia selalunya bersifat tamak, haloba? Diberikan sebuah bukit, hendakkan sebuah gunung pula. Kalau boleh hendak gunung emas. Kalau boleh hendak lagi gunung emas. Sifat manusia begitu. Minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Abdullah Osman kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, berkenaan dengan manusia ni tak pernah puas Ustaz. Walaupun diberikan akal fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Manusia ini tak pernah puas terhadap apa yang Allah kurniakan kepada dia. Dia nak pada harta, kau diberi satu wadin minaz zahab,
Dia nak daripada 2 lembah, bagi 1 lembah emas, nak 2 lembah emas. Allah. Dia tak pernah nak Bersyukur. rasa syukur, nak puas hati dan sebagainya. Itu sebagai satu ujian sebenarnya. Memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu ni manusia ni suka kepada harta dengan kesukaan yang melampau-lampau. Suka. Tetapi suka yang bagaimana? Dia tak salah suka harta. Tetapi bagaimana kita menggunakan harta, kita menjadikan harta itu sebagai aset pada kita untuk hari akhirat. Atas dunia ni kita bentuk dia supaya dia membawa kebaikan pada kita hari akhirat. Sebab itu kalau kita lihat Allah sediakan 2, syurga dan neraka. Sebab apa? Sebab manusia ni ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang kufur kepada Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu Allah bagi fikiran pada kita, Allah bagi panduan pada kita, Allah bagi Quran pada kita, Allah bagi Nabi pada kita, Allah bagi kelengkapan panca indera pada kita, macam-macam Allah bagi dah pada kita. Jadi tugas kita sekarang adalah macam mana kita nak gunakan segala nikmat yang Allah bagi pada kita ni untuk kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi alasan kata aku tak tahu apa, kamu boleh belajar. Menuntut ilmu menjadi kewajipan pada kita. Maka inilah merupakan ujian-ujian kehidupan kita di atas dunia. Dan Allah sebut dalam Quran, allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala yang menciptakan kematian kehidupan untuk uji kamu. Siapa di antara kamu yang sebaik-baik amalan. Maknanya di sini bila ada ujian, ada yang berjaya, ada yang fail. Macam budak sekolah lah nak SPM ni kan. InsyaAllah SPM kan. Kelang kabut ni SPM. Baik, kalau orang yang nak buat persiapan dan persediaan, dia tak kelang kabut sangat. Tapi kalau orang yang tak buat persiapan, dia memang kelang kabut. Maka dengan sebab itu, ini yang kita kata sifat manusia ni. Kadang-kadang dia, manusia al-insan, dia lupa, dia lalai. Itu sifat manusia. Maka dengan sebab itu, ada cara dia untuk mengatasi kelupaan dan kelalaian itu. Allah sebut, وَذَكِّرْ, berilah peringatan. فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Jadi, tanyalah Ustaz ni salah satu daripada peringatan itu. InsyaAllah kita saling memperingatkan di antara satu sama lain. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, bulan Ramadan nak dekat ni Ustaz. Bulan Ramadan nak dekat dan kita dah maklum manusia ni sentiasa melakukan dosa. Dah melakukan dosa, taubat. Melakukan dosa berulang-ulang kali dia taubat. Tapi apabila masuk kepada bulan Ramadan, syaitan di sekeliling kita ini diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tinggal nafsu. Tapi sebagaimana yang kita pernah tahu ataupun pernah belajar sebelum ini, ada satu lagi makhluk yang dinamakan qarin, Ustaz. Jadi apakah perbezaan nafsu dan qarin? Adakah dia melakukan tugasan yang tertentu ataupun adakah nafsu dan qarin ini adalah perkara yang sama yang mendorong kita untuk melakukan dosa, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Hadis Nabi SAW. Bila datangnya bulan Ramadan, teringat sangat bulan Ramadan ni. Dekat ni. InsyaAllah Allah membalighna Ramadan. Ya Allah, bagilah kita sempat dengan Ramadan tahun ini. Iaitu bila datang bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu syurga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syaitan, dan Allah ikat syaitan. Apa maksud Allah ikat syaitan ni? Di sini ada banyak pandangan ulama. Ada yang kata syaitan diikat, nafsu tak diikat. Jadi 11 bulan syaitan brainwash nafsu ni kan. Akhirnya bila syaitan diikat pun nafsu buat kerja, menyebabkan orang melakukan juga kemungkaran. Dan ada yang kata bahawa maksud daripada syaitan diikat tu syaitan besar-besar. Yang generalnya, bergila generalnya, kena lieutenant kena, hak perabot-perabot dia tak ikat. Soalan begitu. Kan? Jadi, dan pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi menyatakan syaitan diikat ni, maksud dia apa? Itu hadis tu perlu dipaham dalam bentuk perintah. Kita ikat syaitan. Kekuatan bulan Ramadan dengan amal soleh begitu banyak, maka kita ada kekuatan untuk ikat syaitan. Cuma yang Da'i sebut tadi, apa beza nafsu dan qarin? Dia dua benda yang berbeza. Setiap manusia lahir Allah bagi qarin. Qarin ni sejenis jin. Nafsu ni yang duduk dalam badan manusia. Sebab manusia ni kalau kita lihat ada 5 elemen manusia ni. Yang pertama jasad, yang kedua roh, yang ketiga akal, yang keempat nafsu, yang kelima adalah
hati. Hati. Itu memang yang kita kata rangkuman manusia. Tapi qarin ni di luar daripada manusia. Tapi dia juga sejenis jin yang mengajak kepada keburukan. Itu. Jadi kita kena berusahalah mengatasi bisikan-bisikan syaitan. Nafsu ni pula duduk dalam diri kita, dari nafsu yang Allah sebut inna nafsa la ammaratun bisu, nafsu yang mengajak kepada keburukan itu, kita boleh tarbiyah dia, kita boleh didik dia sampai kita jadikan dia sebagai nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, yang ikut saja kepada kebaikan, yang suka kepada melakukan kebaikan. Masya Allah, penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita dah letakkan mukadimah berkenaan dengan Al-Musawwir, Al-Ghaffar. Jadi kita nak dengar lagi mukadimah berkenaan dengan Al-Qahhar, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Yang ketiga kita bincang itu Al-Qahhar. Allah Ta'ala maha menunduk atau mengalahkan. Jadi itu terjemahan dia lah. Sebab kalau kita lihat Al-Qahar itu menunjukkan bagaimana al-istila' al-syai' fi zahir wal batin. Allah Taala menguasai dengan menundukkan sama ada zahir ataupun batin. Yang disebut oleh Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibn Katsir menyatakan bahawa Allah Taala lah yang menundukkan setiap sesuatu itu tunduk pada kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala lah yang menundukkan makhluknya, ciptaannya dan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut sebagai Al-Qahhar. Sebab itu dalam Al-Quran disebut, ayat Quran menyatakan qul innama ana munzir wa ma min ilah illallah Al-Wahid Al-Qahhar. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Al-Wahid Al-Qahhar, yang Maha Esa dan juga yang Maha mengalahkan atau menundukkan. Dalam ayat Quran ni ada 6 tempat yang ada Al-Qahhar. Keenam itu kita lihat dia membicarakan ataupun digabungkan dengan Al-Wahid. Al-Wahid Al-Qahhar. Allah Al-Wahid Al-Qahhar. Huwa Al-Wahid Al-Qahhar. Jadi dalam surah Yusuf ayat 39, dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, surah Ibrahim ayat 48, surah Sad ayat 65, surah Az-Zumar ayat 4, surah Ghafir ayat 16. Kesemuanya limanil mulk al-yawm lillahil wahidil qahhar. Jadi digabungkan Al-Wahid dan juga Al-Qahhar. Apa hikmahnya? Para ulama menyatakan bila mana qahar itu merujuk kepada penguasaan Allah pada setiap sesuatu. Allah menundukkan setiap sesuatu dan ini membawa kepada hanya Allah yang menundukkan semua. Setiap sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala ditunduk di bawah keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu cuma ada satu perkara yang menarik juga yang saya suka. Kadang saya suka lihat tulisan-tulisan Al-Imam Al-Ghazali sebenarnya. Sebab dia banyak menyentuh jiwa, menyentuh hati. Bila sebut tentang qahar Allah menundukkan, dia sebut tentang kita manusia. Manusia dia kata kena ada qahar juga, menundukkan juga. Tapi menunduk dalam konteks manusia ni, apa yang nak tundukkan? Dia kena tundukkan syaitan. Ada kaitan dengan kita bincang tadi. Dia kena tundukkan syahwat, nafsu. Dan antara tali bantuan syaitan itu, Imam Ghazali kata adalah wanita. Wanita. Bagaimana? Syaitan kadang-kadang dia menggunakan wanita untuk menundukkan manusia. Menyebabkan manusia itu lalai dan alpa. Sebab itu dalam hadis Sahih Bukhari Nabi kata, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharu 'ala rijal min nisa." Tidak aku tinggalkan satu fitnah yang sangat besar pada orang lelaki melainkan datang pada wanita. Bukan nak kata wanita salah, tidak, dia tak salah. Tetapi bagaimana syaitan menggunakannya. Sebab tu kalau kita tengok ya, sebagai contohnya, kalau pameran, Dai minat tak pameran kereta ke motor ke? Minat orang lelaki biasa minat kan. Kalau ada motor besar ke ataupun kereta sport ke, buat pameran semua nak pergi tengok kan. Betul. Itu orang lelaki biasalah minat. Okey, tak ada masalah minat. Tapi yang kita heran bila kita nak pergi tengok kereta tu, ada pula seorang bertenggek atas kereta tu. Kan?
dia buat apa? Hmm. Bukan ada lesen pun kadang kan. Betul. Sehingga kan kadang-kadang iklan tayar kereta pun ada juga. Ini yang kita kata, kadang syaitan dia berjaya menundukkan manusia. Patut manusia menundukkan perkara-perkara tersebut untuk bawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Imam Ghazali, man mata an syahwatihi fi hayatihi asha fi mamatihi. Sesiapa yang berjaya menundukkan, mematikan syahwatnya semasa hidupnya di atas dunia, maka dia akan hidup semasa matinya. Dia matikan syahwat masa hidup, dia akan hidup masa matinya, sebagaimana firman Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang gugur syahid di jalan Allah Taala itu mereka itu mati, sebab mereka berjaya menundukkan nafsu mereka sampai ke tahap mereka berjuang di Allah Taala. Jangan anggap mereka mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang terus diberi rezeki yang berlimpah ruah. Masya Allah, jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya. Kita nak raikan soalan daripada para penonton daripada FB, insya-Allah. Daripada Melor Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan semua kru, tanyalah Ustaz. Al-Qahar yang maha menunduk ataupun yang maha menguasai. Soalan saya, bagaimana kita nak sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila berlakunya musibah pada diri kita, yang mana ada sesetengahnya kita tidak dapat menerima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang berlaku. Terima kasih kepada Melor Ismail kerana sudi bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Jadi memang kesemua apa yang berlaku terhadap manusia ini adalah bergantung, tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu manusia ni dia tak dapat nak lari daripada al-qahril ilahi. Daripada kekuasaan mutlak Allah Ta'ala yang menundukkan sesiapa sahaja. Termasuk bila mana Allah bagi musibah, itu satu ujian pada kita. Sebab tu manusia bila berhadapan dengan sesuatu, dia surrender. Hebat macam mana pun manusia satu dunia ni, bila datang sesuatu, dulu tsunami. Manusia ni dengan kelengkapan dia hebat, dengan macam-macam hebat. Datang tsunami waktu tu, tak boleh buat apa. Betul. Dan di sini sebenarnya nak memberi satu penghayatan kepada kita bila kita menghayati Allah Al-Qahar ini, betapa lemahnya kita, betapa kerdilnya kita sebenarnya. Di situ bila kita menghayati Al-Qahar, kita yakin bahawa setiap sesuatu itu akan tunduk kepada arahan dan perintah Allah. Sebab Allah Al-Qahar. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila mana manusia yakin sungguhnya Allah Ta'ala yang semua makhluk ni tunduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, waktu itu manusia akan merasai betapa lemahnya dirinya. Maka dengan sebab tu dia jangan sombong, jangan takabur. Sebab dia tak nak buat apa. Betul. Kan? Tengok COVID-19 lah sekarang ni. Start daripada November atau Disember lah 2019. Betapa lemahnya kita. Sampai sekarang tak selesai lagi kan. Masih usah lagi, insya-Allah kita doakan. Moga-moga, sebab semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Di samping kita usaha, kita berdoa dan kita bertawakal pada Allah. Tapi kita ambil hikmah dekat situ. Betapa lemahnya kita. Sebab itu kita lihat sifat Al-Qahar itu memanglah kita lihat satu perkara yang nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mampu melakukan apa sahaja. Dan Allah Ta'ala juga memaksa, menyuruh kita, manusia, jin, untuk tunduk pada Allah. Yang penting tugas kita, tanggungjawab kita itu untuk apa? Untuk melaksanakan kewajipan kita pada Allah. Dalam bab ujian, dalam bab musibah, kita tahu macam mana kita nak menghadapinya dengan cara yang betul, dengan cara yang benar, dan kita menginsafi agar musibah itu menjadi satu cara untuk
meningkatkan iman kita kepada Allah. Masya Allah, betul tu Ustaz. Kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa pada ujian yang kita terima, daripada ujian kesenangan ataupun kesusahan, sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai kita di TV3, tapi jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Jadi jumpa selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik Ustaz, lagi 30 minit lagi kita nak bersiaran dan habis dah bersiaran. Jadinya kita tak nak buang masa. Kepada para penonton yang baru saja menyaksikan rancangan kita pada saat ini, suka saya nak ingatkan topik yang kita sedang bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan Asmaul Husna, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahar dan juga Al-Wahhab, yang dikupas oleh panel kita iaitu Profesor Madya Dr. Ustaz Muhammad Suki Osman. Dan sebentar tadi Ustaz kita telah pun mengupas beberapa persoalan daripada para penonton dan juga mengupas berkenaan dengan Al-Musawwir, Al-Ghaffar dan juga Al-Qahar. Jadi di last block kita ini, di 30 minit terakhir kita ini, kita nak tahu ataupun nak hilangkan kekeliruan kita berkenaan dengan Al-Wahhab pula, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi. Jadi Ustaz dipersilakan dengan mukadimah untuk Al-Wahhab. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahhab, yang Maha Memberi, ataupun disebut sebagai, sebab dia sirah mubalaghah, iaitu yang maha banyak pemberiannya, Al-Wahhab. Jadi sangat-sangat banyak, berlimpah ruah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan Al-Wahhab itu, asal perkataan Wahaba, iaitu yang kita sebut hibah tu, asal perkataan yang sama lah. Iaitu dia maksud asalnya adalah pemberian tanpa gantian. Tanpa dia punya sesuatu gantian daripada itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Wahhab, Allah Ta'ala memberi sesuatu kepada makhluknya. Allah Ta'ala bagi macam-macam tanpa makhluknya meminta pun Allah bagi. Sebagai contohnya, kadang kita bangun pagi, kita minta tak pada Allah Ta'ala untuk bernafas pada pagi ini? Saya rasa tak ada orang minta. Tak ada orang minta. Allah Ta'ala bagi juga kepada kita nikmat tersebut. Jadi Allah bagi ni dalam bentuk kita tak minta Allah bagi. Dan Allah bagi pula bagi yang banyak. Nikmat-nikmat ni sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tak terhitung, banyak sangat. Dan Allah bagi itu pula dalam keadaan apa? Daimul ata, pemberian yang berterusan. Berterusan Allah tak bagi, lepas bagi. Orang yang engkar pun Allah bagi juga. Itu. Jadi di situ. Baik. Jadi kita lihat dalam Al-Quran ni ada 3 kali disebut tentang Al-Wahhab ini, antaranya surah Ali Imran ayat 8, surah Sad ayat 9 dan surah Sad ayat 35. Antaranya yang kita selalu baca doa lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Wahhab. Ini doa yang kita pohon pada Allah yang mengandungi nama Al-Wahhab itu, iaitu Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, selepas engkau bagi hidayah kepada kami, bagi petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal Wahhab, maka sesungguhnya engkaulah Maha
pengurnia. Allah Ta'ala yang memberi. Baik. Seterusnya kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang maha pemberi yang sebenarnya kepada semua makhluk, tanpa sebarang timbal balas. Sebab itu kalaulah manusia engkar pada Allah, Allah tak terkesan langsung dengan pemberian Allah. Begitu juga Allah Ta'ala tak terkesan sama ada orang buat baik ke, orang buat jahat ke, semua Allah Ta'ala tak terkesan. Allah Ta'ala tetap memberi sebagai satu ujian kepada manusia. Kemudian pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kita lihat dalam keadaan syumul kepada seluruh makhluk. Sebaliknya manusia bagi juga, tapi bagi dalam keadaan yang sangat terhad, kan? Pemberian Allah Ta'ala ni lengkap, meliputi segala-galanya. Dan nikmatnya Allah bagi, pemberiannya Allah bagi, satu perkara yang tak dapat nilai, terlalu banyak. Ia pemberian Allah SWT. Sebab tu Al-Wahhab itu dengan sirah mubalaghah itu merujuk kepada sangat-sangat memberi, yang kata Allah Ta'ala. Sebab itu juga kalau kita lihat apakah hasil dari sudut keimanan kepada Al-Wahhab itu, yang pertama kita menyedari bahawa Allah Ta'ala lah secara hakikatnya Allah sahaja yang Maha Esa, yang Maha Pemberi. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita berdoa dengan nama Al-Wahhab, dengan nama Maha Pemberi. Sebagai contoh doa Nabi Ibrahim dirakamkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, kurniakan kepada aku ilmu dan jadikanlah aku orang yang saleh. Kemudian begitu juga doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kurniakan kepadaku zuriat yang saleh. Jadi permohonan tu, doa ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab Allah yang Maha Pemberi. Dan wahab lana min ladunka rahmah, macam kita doa yang kita sebut tadi kan, di ujungnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi kita lihat pemberian itu kita minta pada Allah bukan semata-mata pemberian, tetapi pemberian yang disertai dengan ketaatan, disertai dengan kebaikan, disertai dengan barakah, kesyukuran pada Allah Ta'ala di dunia dan juga akhirat. Itu. Sebab itu kalau setakat ada orang yang Allah bagi macam-macam, kalau dia tak ada barakah dalam kehidupan dia, yang dia tak ada kesyukuran pada kehidupan dia, maka pemberian-pemberian Allah itu telah disalahguna. Ini satu kerugian. Kan? Jadi itu. Kemudian sebab itulah kita kena bersyukur di atas pemberian Allah. Bila bersyukur ni, kita tahulah bagaimana nak gunakan nikmat-nikmat Allah, pemberian Allah itu dengan cara yang betul. Sebab itu syukur pada Allah berlaku secara tiga, atau boleh kita kata syukur dengan tiga cara. Syukur dengan lidah, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan. Maknanya kita gunakan segala nikmat Allah, pemberian Allah itu ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita redha. Sebab pemberian Allah itu atas kehendak Allah. Jadi kita redha dan jangan dengki kat orang. Ni orang tu dapat sesuatu, kita dengki pula. Itu Allah bagi. Kita patut ucap tahniah terhadap satu nikmat yang saudara kita dapat. Kalau kita duk jadi dengki, ini satu masalah lain pula. Masalah yang kita kata, masalah yang menyebabkan akan menghancurkan segala amalan-amalan soleh kita. Kerana ada dengki yang ada pada kita. Wal'ayazubillah. Dan dengan pemberian Allah Ta'ala juga, kita melahirkan manusia yang sabar ketika mana menghadapi musibah. Sebab itu juga daripada Allah Ta'ala. Maka hendaklah dia sabar, dan dia apa-apa juga yang Allah bagi kepada dia di atas dunia ini, dia hendaklah bersifat zuhud. Zuhud ni makna apa? Jangan letak, kalau nikmat lah, jangan letak dalam hati dia. Macam kata Ibrahim Adham kan, letak di tangannya. Jadi insya-Allah dia akan tahu bagaimana dia nak gunakan nikmat pemberian Allah itu dengan cara yang terbaik. Betul tu Ustaz. Letak dunia di tangan, jangan letak di hati. Jadi pada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita nak berehat seketika. Jumpa selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Jadi sebentar tadi Ustaz dah pun mengupas tentang topik kita pada hari ini iaitu Asmaul Husna. Jadi kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Facebook insya-Allah. Daripada Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Nama Allah Al-Wahhab bermaksud Allah pemberi kurnia. Adakah mereka yang meneladani nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Wahhab ini, jiwa mereka akan sentiasa tenang dan ingin memberi kepada orang lain bukan hanya dari segi harta tetapi juga kasih sayang? Terima kasih kepada Nurul Huda Tajuddin kerana sudi bertanyakan soalan. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada pesan yang dikemukakan, iaitu bila mana kita menghayati Allah Ta'ala Al-Wahhab, Allah Ta'ala Maha Pemberi. Jadi bagaimana kita juga nak memberi, memberi kasih sayang, memberi harta yang dimiliki. Sebab semua itu merupakan pinjaman daripada Allah Ta'ala. Memang Allah bagi pada kita, pertama Allah bagi ilmu. Supaya kita kenal Allah. Bila kita kenal Allah, kita tahu apa yang kita nak buat. Allah bagi harta pada kita sebenarnya supaya kita tahu bahawa kita ni miskin. Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Dan apa yang ada, harta yang ada pada kita itu bukan harta kita. Itu sebagai pinjaman daripada Allah. Hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu Allah bagi kita pinjam. Bagi pinjam Allah suruh guna elok-elok. Guna macam mana? Antaranya berkongsi rezeki tadi. Kita membantu orang yang susah. Yang wajib kita bayar zakat, kita bersedekah, kita berwakaf. Dan kalau kita pandai guna ini, yang kita pinjam daripada Allah ini, yang Allah bagi kat kita ni, sebagai pinjaman ni, kalau kita guna dengan cara yang betul, maka kita akan dapat pahala. Betul. Tetapi sebaliknya, kalau kita tamak, kita rakus, waktu tu, benda itu akan menjadi satu, kita kata, bala pada kita. Sebab tu para ulama disebut, dalam orang Arab ni panggil dinar kan, duit kan, wang emas, dinar. Dinar itu dua perkataan. Din satu, nar satu. Din tu agama. Nar tu neraka. Jadi boleh bawa kepada agama, kebaikan bila diguna dengan cara yang baik. Nar itu neraka kalau diguna dengan cara yang tak betul. Allahu Akbar. Penjelasan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan yang seterusnya daripada Rahimah Saud. Assalamualaikum Dr. Suki, Da'i Fahmi dan warga Kerja Tanyalah Ustaz. Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Allah bersifat dengan Al-Wahhab dan adakah maksud di sini Allah itu Maha Pengasih sehingga kan Allah curahkan nikmat yang begitu banyak? Untuk menyatakan syukur kita kepada Yang Maha Pemberi ini, selain ibadah khusus, apakah lagi yang kita wajib lakukan? Terima kasih kepada Rahimah Saud kerana sudi bertanyakan soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, nikmat Allah Ta'ala sangat banyak. Fabi'ai ala'i rabbikum wa tukadziban. Nak dustakan apa lagi kan? Jadi Allah Ta'ala bagi pada kita banyak nikmat. Selain pada ibadat khusus, apa lagi yang perlu kita laksanakan? Itu soalannya. Baik, terima kasih. Yang pertama sekali memang kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita laksanakan yang wajib, itu yang pertama. Yang terkandung dalam rukun iman, terkandung dalam rukun Islam. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya bagi mereka yang mampu. Perkara-perkara wajib semua kita laksanakan. Kemudian tambahan daripada itu adalah perkara-perkara yang digalakkan. Yang sunat, wakafnya, kalau suruh harta lah, sedekahnya, infaknya, walaupun perkara itu tidak wajib tetapi ianya memberi kebaikan pada kita dan ia dalam konteks dikira sebagai satu ibadah. Dan dia melibatkan hubungan kita dengan Allah dan juga melibatkan hubungan kita sesama manusia. Jadi kalau kita laksanakan insya-Allah dengan cara yang terbaik, maka segala pemberian yang Allah bagi itu dapat dimanfaatkan dengan cara yang baik. Kita akan, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Allah Ta'ala tak tergesa dengan apa pun. Jadi kebaikan itu akan kembali pada kita. Tapi kalau kita guna dengan cara tak baik, keburukan itu juga akan kembali pada kita. Masya Allah, penjelasan sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, ada orang yang meneladani maksud Al-Wahhab ini, iaitu Allah Maha Memberi. Tapi mungkin setiap kali dia cuba meneladani maksud Al-Wahhab ini, sampaikan dia nak memberikan sesuatu, ada rasa bangga dalam diri dia.
Bila dia nak bagi satu, orang tengok aku ni, aku bagi 100 dalam ni. Dia rasa bangga dalam diri dia, Ustaz. Jadi bagaimana untuk kita hilangkan rasa mungkin kita baru nak bagi tapi kita nak hilangkan rasa tu, mungkin tarik balik ke ataupun kita teruskan juga pemberian kita tu, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Dia kalau kita buat sesuatu, kita rasa bangga, kita rasa riak. Bangga tu riak lah sebagai orang nak tengok kan. Maka dia akan menggugurkan pahala. Sebab itu, macam mana kita tak bagi rasa riak? Hak kita, hak 100 itu, kita ingat, hak tu bukan duit kita. Betul. Kita kena ingat macam tu. Bukan hak kita. Rezeki Allah bagi. Sebab itu dalam Quran Allah sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada rezeki yang kami bagi kat kamu. Wa mimma razaqnahum, rezeki yang kami bagi pada mereka. Itulah yang mereka bersedekah. Jadi maknanya nak bangga apa? Bukan hak kita pun. Allah bagi pada kita, jadi kita bagi. Cuma soalan tadi, bila mai rasa riak macam nak bagi kan tarik balik. Kan? Jadi kita terus bagi. Sebab apa? Sebab keikhlasan ni kita perlu bentuk dari semasa ke semasa. Jangan ada orang kata, aku lagi tak ikhlas, aku takkan bagi. Sampai bila tak bagilah. Dia kata tak ikhlas memanjang kan. Maka dengan sebab tu kita bagi dulu, kita buat dulu, kita bentuk ikhlas. Walaupun peringkat awal tak ikhlas lagi tak apa. Sebab bila dah ada benda dah kita buat, barulah ikhlas tu datang. Betul. Barulah dapat dibentuk. Tapi kalau buat pun tidak, nak ikhlas macam mana? Betul. Kononnya dia kata aku tak jadi hipokrit. Aku ikhlas lu baru aku buat, dia kata. Alah kali sampai mati dululah tak buat-buat kan. Maka dengan sebab tu kita buat, teruskan amalan dalam masa yang sama kita perbaiki mujahadah diri kita supaya kita dapat mengikhlaskan diri kepada Allah Ta'ala. Baik, jawapan yang sangat baik daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Suki Usman dan Dai Fahmi. Ya. Saya Haji Sukino Haji Muhammad Saleh daripada Skudai Johor ya. Ya. Sihat kan Haji? Alhamdulillah sehat. Saya doakanlah mudah-mudahan tanyalah Ustaz ni semua orang-orangnya sehat saja. Amin. Amin. InsyaAllah. Jadi apa soalannya Tuan Haji? Persoalannya begini Ustaz dan Dai. Ada orang ni, dia berdoa siang malam pagi petang bertahun-tahun Ustaz. Tapi tak dikabulkan doanya, tak dibagi oleh Allah, tak dikurniakan. Kenapa Ustaz? Adakah Allah Ta'ala tak bagi kepada orang ni berdoa? Maknanya dia susah dia minta doa. Berilah aku kebaikan. Tak bagi Ustaz. Jadi nak minta pencerahan Ustaz pagi ini. Itu saja soalannya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon kerana sudi bertanyakan soalan juga salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari. Ya. Ustaz, bagaimana Ustaz? Orang yang selalu berdoa tapi Allah tak kabulkan permintaan dia. Adakah Allah tak sayang dia Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada persoalan Haji Tukinon. Allah Ta'ala sebut ud'uni astajib lakum, doa kepada aku maka aku akan tunaikan. Jadi maknanya Allah akan tunaikan doa kita. Tapi kita kena ingat bahawa Allah tunaikan doa kita dalam bentuk yang Allah tentukan. Betul. Kita nak A, mungkin Allah bagi B, bagi C, tapi Allah akan bagi. Dan wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Kita minta esok, belum tentu Allah bagi esok. Kita minta di dunia, mungkin Allah bagi di akhirat. Sebagainya. Mana Allah akan bagi. Dan dalam masa yang sama, kalau kita nak doa kita mustajab, kita kena hindarkan daripada perkara-perkara yang haram. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan tentang seorang lelaki yang yutilus safar, ash'as, aghbar. Orang itu dia bermusafir jauh dalam keadaan yang kusut, masai, berdebu. Lalu dia angkat tangan pada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Minta doa pada Allah. Sedangkan kata Nabi, orang musafir itu orang yang sangat mustajab doa. Betul. Tetapi kata Nabi, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Sedangkan mat'amuhu haram, makanan dia daripada sumber yang haram, mashrabu haram, minuman sumber yang haram, wa malbasu haram, pakaian daripada sumber yang haram, wa ghudhiya bil haram, ini makan benda yang haram. Macam mana nak dikabulkan doa oleh Allah Ta'ala? Jadi kita kena tengok juga rezeki kita. Ada rasuah tak? Ada riba tak? Ada tipu tak? Ada cara baik atau tidak? Kan? Jadi bila kita doa sungguh-sungguh dalam keadaan yang betul-betul yakin pada Allah, Allah akan bagi. Tapi dengan cara
yang ditentukan oleh Allah di waktu yang juga Allah tentukan. Masya Allah, betul tu Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala dia akan beri apa yang kita minta, cuma lambat atau cepat dan mengikut apa kaedah ataupun sumber mana yang Allah Subhanahu Wa Taala yang akan bagi rezeki tu. Jadi kita jangan menyangka Allah Subhanahu Wa Taala tak sayang kita. Kita dah minta pada Allah tapi Allah tak bagi. Bukan Allah tak bagi, mungkin Allah tak bagi pada waktu tu. Mungkin pada masa akan datang. Cepat atau lambat itu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahuinya. Jadi Ustaz, kita pun dah nak ke penghujung rancangan. Mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit kesimpulan tentang topik kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Baik, sedar tak sedar kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Jadi penghujungnya marilah sama-sama bila mana kita menghayati nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat indah, yang menunjukkan kesempurnaan Allah Taala, maka kita kena berfikir apakah tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Taala. Dari soal Wahab tadi, nikmat Allah banyak pada kita guna dengan cara yang terbaik ataupun tidak, dengan cara yang Allah redha ataupun tidak. Bagaimana tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Al-Ghaffar, kita ni minta ampun pada Allah ataupun tidak, kita istighfar pada Allah ataupun tidak, kita amal kepada Sayyidul Istighfar yang kita sebut sebelum ini kan. Jadi maknanya di situ kita lihat kepada diri kita, apa yang perlu kita laksanakan. Kita menghayati Al-Qahar, kita rasa kita ni macam mana, kerdil atau tidak di depan Allah. Bagaimana kita menghadapi musibah, sama ada musibah itu dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala ataupun jadi orang yang engkar sampai tahap dia boleh terkeluar daripada jalan-jalan yang dibenarkan kan. Jadi maknanya begitulah kita lihat, kita menghayati nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, Al-Musawwir, kita rasa syukur dengan segala yang Allah ciptakan kita. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Kita bersyukur sangat dengan apa yang diberikan oleh Allah. Tanda syukur apa? Kita kena pertingkatkan iman dan amal soleh kita. Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang beriman dan juga beramal soleh dan beristiqamah di jalan kebenaran. Maka insya-Allah kita akan dapat kebaikan di dunia dan akhirat. Masya Allah, itulah kesimpulan untuk topik kita pada hari ini. Jadi Ustaz bagi memberkati majlis kita pada pagi ini untuk rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Sudilah Ustaz untuk membacakan doa bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Ustaz Muhammad Suki Osman kerana sudi bersama dengan kita mengupas pada hari ini, iaitu tajuk kita Asma'ul Husna, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahar dan Al-Wahhab. Dan kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita akan menyambung pengajian Asma'ul Husna pada hari Ahad minggu depan. Jangan ke mana-mana bersama dengan kami dalam topik Asma'ul Husna, dan juga jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada esok hari dengan moderator kita pada hari esok, iaitu Da'i Hilman dan panelnya Ustaz Muhammad Ervino Johari, dengan topik yang akan dibincangkan iaitu ibadat, yakni ibadah yang dilupakan. Jadi sama-sama kita menuntut ilmu, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.